bersama pertubuhan insan sayang kebajikan Malaysia. Insan sayang kebajikan Malaysia. Pertis. Boleh avoid tu. Pertis Malaysia. Saya romboknya. Okey. Masalahnya dia orang buat roblok kat sempadan. Sempadan ni beli. Okey. Semua jalan masuk sempadan ni. Habis jalan mesti ada sepadan negeri juga. Mesti semua sepadan mesti ada romboknya. Degil, tertegak. Pesan yang apa tu tertegak. Saat ni silap Ketua Jabatan hari tu yang cikgu-cikgu dipanggil pejabat awal balik. Disuruh balik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu dan hari yang ke-24 daripada Ramadan. Terima kasih Cik Man ucapkan kepada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, iaitu Pertis Malaysia, kerana sudi memberikan ruang untuk Cik Man melalui platform mereka untuk kuliah subuh pada pagi ini yang bertajuk Adat versus Ibadah. Okey, dan terima kasih juga kepada netizen ataupun follower kerana sudi untuk meminjamkan telinga bagi kita berkongsi topik yang selalu kita dengar, perkataan adat dan ibadat. Baik. Sebelum tu, Cik Man nak huraikan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan adat ataupun ibadat. Secara ringkasnya, adat adalah sesuatu perkara al-amru al-mutakarrar ataupun al-amru al-mutakarrir. Perkara yang sentiasa berulang dalam kehidupan kita yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan akal. Okey? Contohnya, kita tengok matahari setiap hari dia akan terbit. Kemudian ada waktunya dia akan terbenam. So, ini adalah adat kebiasaan bagi matahari. Tak ada kaitan dengan akal, itu ciptaan. Dan kita pula, perbuatan kita mungkin setiap hari raya kita akan bagi ampau pada masyarakat yang datang ke rumah kita ataupun bagi duit raya. Maka itu boleh dikatakan sebagai adat. Ataupun di kampung-kampung adanya berlaku pertukaran kuih ataupun lauk-lauk daripada maklong bagi dekat jiran sebelah, kemudian jiran sebelah tu balas balik. So, benda ini dianggap sebagai adat kebiasaan. Okey? Tidak ada dalil pun yang menyuruh mereka untuk bagi ni, tapi benda tu berlaku semenjak daripada dahulu kala lagi memang menjadi kebiasaan penduduk dan masyarakat kampung. Dan diorang pun berniat untuk meneruskan adat tukar-tukar lauk ini disebabkan memang daripada turun-temurun, generasi demi generasi. Itu kita boleh anggap sebagai adat. Benda yang sentiasa berulang. Adah. Ataupun satu lagi perkataan uruf. Yang kedua, iaitu ibadah. Ibadah ni apa maksudnya? Ibadah ini berasal daripada perkataan abida ataupun dia punya masdar al-abdu. Abdu. Adik-adik, tuan-tuan mesti pernah dengar perkataan al-abdu. Diambil daripada bahasa Arab, bawa ke bahasa Melayu, kita pernah dengar perkataan hamba abdi. Hamba abdi. Abdi itu dah hamba dah. Lepas tu tambah lagi satu perkataan hamba. Jadi maknanya abdi dalam bahasa Melayu adalah hamba. Tapi abdi itu dijadikan sebagai perkataan Melayu juga. So, ibadah ada nilai hamba. Bila kita sebut perkataan ibadah, ada nilai hamba. Dalam adat tak bincang pasal hamba.
dalam adat, benda yang disistemkan oleh manusia. Maknanya terpulang pada kau nak buat lagu mana. Tetapi dalam ibadah, segala sistem yang berlaku dalam ibadah ada nilai hamba. Sebab perkataan ibadah itu sendiri daripada root wordnya adalah al-abdu, iaitu hamba. Maka bila sebut hamba, kita kena tanya satu soalan. Kita ni hamba siapa? Hamba Allah. Maka bila hamba Allah, sudah pastilah dalam ibadah suatu sistem yang berkait langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Maka oleh yang demikian, Cik Man nak berkongsi ayat Quran yang pertama yang menunjukkan tentang fungsi kehidupan kita dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan. Siapa dia? Allah. Aku tidak menjadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Liya'budun. Perkataan ya'budun itu juga root wordnya daripada abida, iaitu al-abdu. Maknanya Allah menjadikan jin dan manusia ini, motifnya, tujuan asasnya adalah untuk beribadah. Cuma kita kena pecahkan ataupun kita kena huraikan apa yang dimaksudkan dengan ibadah itu. Adakah ibadah tu engkau semayang aja 24 jam? Ataupun puasa 24 jam sepanjang tahun, tak ada cuti-cuti? Ataupun pergi Mekah daripada Januari sampai Disember tak balik-balik? Ataupun daripada Muharram sampai Zulhijjah tak balik-balik? Adakah ibadah itu bila kita pakai telekung, bila kita pakai kopiah, kemudian duduk dalam masjid sahaja, adakah itu dianggap sebagai ibadah? Tak. Itu bukan semata-mata ibadah. Bahkan ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Apa-apa sahaja yang kita lakukan, yang kita relatekan, kita hubungkan perbuatan itu dengan mendapat keredaan Allah, maka itu adalah ibadah. Maka sebab tu dalam perbahasannya, ibadah ada dua. Satu ibadah yang khusus, ibadah mahdah. Yang satu lagi ibadah yang amah. Ibadah yang khusus ini, yang perlu kepada dalil, yang perlukan penjelasan cara nak buatnya daripada Allah dan Rasul, iaitu seperti sembahyang, pergi Mekah, buat haji, puasa, bayar zakat. Ini ibadah khusus. Maknanya sistem untuk melaksanakan ibadah khusus ini mesti ada lesen daripada Allah nak buat macam mana. Contoh, kalau nak semayang, kena Nabi bagi tahu dulu nak semayang macam mana. Kita tak boleh cipta semayang sendiri. Kita tak boleh kata, semayang mungkin satu hari 3 kali kot. Subuh pukul 10 pagi, Zuhur pukul 8 malam. Tak boleh. Itu namanya bid'ah. Maknanya mengada-ngadakan sesuatu di dalam ibadah yang tak pernah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah, bukan bedah. Yang tu makcik jual keropok kampung kau. Okey? So maknanya apa-apa yang kita lakukan untuk ibadah mesti based on apa yang datang daripada Quran dan Sunnah. Ini bagi ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus ataupun ibadah yang mahdah. Ada nilai sejati. Perhubungan kita direct dengan Allah. Hablum minallah. Jadi semayang 5 waktu, mesti Allah dan Rasul bagi tahu dulu. Zuhur bila? Berapa rakaat? Macam mana cara? Tak boleh modify. Subuh macam mana? Ada kunut ke tidak? Tak boleh modify. Puasa bulan bila? Bulan Ramadan. Tak boleh puasa bulan Syawal. Tak boleh nak tangguh-tangguhkan puasa ataupun nak tukar bulan puasa tu ke bulan yang lain. Bulan Zulhijjah ke ataupun bulan Rejab. Tak boleh. Ini ibadah yang mahdah. Ibadah khusus. Kalau tukar bulan Ramadan ke bulan yang lain, bulan puasa ke bulan yang lain, maka dianggap sebagai bid'ah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, siapa yang melaksanakan satu urusan yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, yang bukan daripada kami, maka fahuwa rad. Urusan tersebut, ibadah tersebut akan tertolak. Sama juga dengan pergi haji. Pergi haji ke mana? Mekah. Melaksanakan haji di mana? Mekah. Kita tawaf dekat Kaabah. Tak boleh tawaf dekat Giant. Ataupun tukar pergi haji, pergi ke Perancis ataupun Brazil. Yang ni dipanggil bid'ah. Maka hal ini berlaku dalam ibadah yang khusus ataupun mahdah. Kemudian yang kedua, ibadah secara umum. Ibadah secara umum. Okey, yang ni mungkin terkait dengan adat. Ibadah secara umum ni ialah apa sahaja aktiviti yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang Allah menyerahkan kepada kita untuk buat sistem tu sendiri. Contoh, kita main futsal boleh dianggap sebagai ibadah.
Kita bersukan dianggap sebagai ibadah. Kita berfashion boleh dianggap sebagai ibadah. Kemudian kita jual beli muamalat boleh dianggap sebagai ibadah. Itu hablum minan nas. Yang tadi itu ibadah yang mahdah, ibadah khusus itu hablum minallah. Yang ni hablum minan nas. Macam mana kau bekerja, macam mana kau nak jual beli, macam mana kau nak bersukan, macam mana kau nak berpakaian. Maka ini lebih kepada ibadah secara umum. Sebab walaupun dia tak ada kaitan langsung dengan Allah, tetapi kita mesti melaksanakan sukan, bekerja, muamalat, berpakaian, mesti laksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah Allah tetapkan. Tapi cara itu, yang sub-sub cara itu terpulang pada engkau. Contoh, dalam bab berpakaian, apa prinsip dia? Menutup aurat. Tapi jenis pakaian, jenis kain yang kau nak pakai, terpulang. Allah tak pernah tentukan kau nak pakai kain apa. Kau nak pakai kain cotton, kau nak pakai kain lycra, kau nak pakai kain apa lagi jenis-jenis kain yang Cik Man tak reti nak sebut nama-nama kain. Kemudian, muamalah, engkau nak bekerja, nak jual beli. Allah tak pernah tentukan langsung cara nak jual beli itu. Yang penting prinsipnya, tidak berlakunya riba, tidak berlakunya penipuan, tidak berlakunya kezaliman, dan tidak berlakunya judi ataupun pertaruhan. Jadi zaman-zaman Nabi dulu jual beli bertukar. Okey, tukar barang. Ataupun sebelum zaman Nabi ada sistem barter. Siapa nak beli kambing, nak dapatkan kambing, dia ada beras, dia kena cari orang yang ada kambing dan nak beras. Maka pertukaran. Kemudian bertukar pula sistem mata wang. Kemudian zaman Nabi ada dirham, ada dinar. Okey, ada perak, ada emas. Kemudian zaman sekarang ada ringgit Malaysia. Lagi moden pula jual beli online. Jadi benda-benda yang online, pakai ringgit Malaysia, pakai emas ini ataupun sistem barter, yang tu Allah buka luas. Tapi yang penting prinsip yang telah Allah tetapkan dalam jual beli, tidak boleh ada sebarang penipuan, tak boleh ada sebarang kezaliman, tidak boleh sebarang perkara yang merugikan pihak lain, dan benda tersebut tidak boleh terlibat dengan perjudian. Itu prinsip. Tapi cara untuk melaksanakan prinsip itu terpulang. Zaman dulu tak ada online, zaman sekarang ada online. Selesai masalah. Okey, maknanya ini keluasan di dalam ibadah yang umum. Nah, sekarang ni kita sedang berpuasa. Kita nak sebut sebab tajuk hari ini ialah Ramadan antara adat dan ibadah. Tuan-tuan, adik-adik semua kena tahu, bila sebut tentang Ramadan, maka sudah pasti itu ibadah yang khusus. Benda yang Allah anugerahkan, Allah syariatkan kepada umat Muhammad yang tak boleh dimodified, iaitu pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi tersilap ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, semoga dengan berpuasa ini kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini antara dalil dalam Quran disyariatkan puasa. Dan puasa itu bila? Pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian Nabi sebut dalam hadisnya perbuatan Nabi. Jadi puasa ini adalah satu ibadah yang khusus yang telah disusun oleh syariat, oleh Allah dan Rasul, yang tak boleh diubah. Puasa tak boleh ubah pergi bulan lain. Dan puasa itu mesti cukup muat-muat. Memang muat-muat Ramadan. Daripada satu Ramadan sampai hujung. Tak boleh kata, okey, bulan Ramadan ni rasanya tahun ni Allah kata separuh aja, half. Tak, mesti penuh. Maka tak boleh ditukar. Jadi itu kita katakan bahawa puasa memang kena dilakukan berdasarkan apa yang telah disusun ataupun yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sebab tu kita merujuk balik kepada ibadah puasa, ada dia punya syarat-syaratnya, ada dia punya rukun-rukunnya. Antara rukun puasa, dua rukun puasa. Yang pertama niat. Niat itu yang dapat membezakan antara adat dengan ibadat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat, dan seseorang itu akan diberikan ganjaran berdasarkan apa yang dia niat. Kalau dia niat puasa kerana Allah, nawaitu samaghadin, itu lafaz yang kita buat. Okey? Yang penting niat ni dekat hati. Sebab tu adik-adik, puasa ni bukan baca niat. Puasa ni berniat. Niat dekat hati. Apa yang kita teringat, apa yang kita lintas sebelum azan subuh, pagi ni aku nak puasa, itu niat. Bukannya kita baca nawaitu, itu lafaz. Kalau misal kata lafaz tu tak ada, tapi kita memang dah terfikir nak puasa, maka alhamdulillah puasa kita sah. Sebab kita sudah berniat. Itu satu. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua,
menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar, azan subuh sampai terbenam matahari, iaitu azan maghrib. Maka ini dia punya sistem dia. Puasa kerana Allah, kemudian ada dia punya perbuatan yang kita wajib buat, iaitu tidak boleh makan dan minum dan sewaktu dengannya, dan tidak boleh melakukan persetubuhan dan sewaktu dengannya. Selesai. Okey. Cuma kadang-kadang setengah manusia dia melaksanakan puasa ini dan menganggap puasa itu sebagai adat, benda yang berlaku setiap tahun. Dia tidak fokuskan puasa itu perkara yang mendekatkan diri dengan Tuhan, sebagaimana yang disebut dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun. Sebab bila sebut tentang la'allakum tattaqun, puasa la'allakum tattaqun, maka tattaqun itu maksudnya ialah takwa. Bila sebut tentang takwa, maka takwa itu adalah sesuatu yang dijadikan perhubungan antara kita dengan Allah. Takwa ni tak ada kaitan dengan manusia. Takwa ni bagaimana keadaan jiwa seseorang ataupun hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak bertakwa, bagaimana kita katakan kita seorang yang bertakwa, mesti mengikut blueprint ataupun syarat-syarat yang telah dijadikan oleh Allah dan Rasul. Apa benda yang kita kena buat untuk menjadikan kita seseorang yang bertakwa? Senang sahaja, buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu syarat utama ataupun perkara asas untuk membina ketakwaan. Maka dalam bulan puasa, ada perkara yang do and don'ts. Ada perkara yang boleh dan tak boleh. Apa dia yang boleh? Yang bolehnya ialah kita makan di siang, kita makan di malam hari, kita minum di malam hari. Yang tak boleh, makan dan minum persetubuhan dan yang sewaktu dengannya di siang hari. So ini perkara yang boleh dan tak boleh sepanjang bulan Ramadan. Kalau kita ikut, abide by all the rules, maka baru kita dikatakan orang yang bertakwa. Itu maksud takwa. Maknanya mesti ikut apa yang Allah susun. Kita tak boleh buat sendiri, sebab takwa ni ialah apa yang Allah nak. Dia berkaitan dengan nilai jiwa kita yang bersangkut paut dengan arahan Allah. Sebab tu Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang awal, Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Kitab apa? Al-Quran. Kemudian Allah sambung, kitab ini menjadi petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Muttaqin maksudnya takwa. Yang tadi tu tattaqun. Jadi apakah maksud muttaqin? Orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iaitu orang yang percaya benda yang ghaib dan juga mendirikan solat. Itu contoh orang yang bertakwa. Dia percaya Allah. Allah itu ghaib. Tak nampak tapi wujud. Maka bila dia percaya Allah, dia mesti percaya apa yang Allah suruh. Iaitu apa yang Allah bawa. Apa dia? Allah ada Nabi, Allah ada malaikat. Kemudian melalui malaikat dan Nabi itu Allah perintahkan kita untuk buat sekian. Antaranya puasa dan antaranya solat. Wa yuqimunas solah. Itu salah satu daripada sikap orang yang bertakwa. Jadi kita faham sekarang ini takwa berkait langsung dengan apa yang Allah suruh. Terus kita tak boleh nak cipta undang-undang sendiri. Selesai. Nah, sekarang ini pada bulan Ramadan, kita mesti ikut piawaian yang telah disusun oleh Allah. Bulan puasa ni, kita mesti buat apa benda yang Allah dan Rasul suruh. Daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Cumanya, kadang-kadang, setengah daripada kita masyarakat ini menganggap bulan puasa ni sebagai adat. Tiap-tiap tahun datang. Dulu nenek aku puasa, lepas tu mak aku puasa, sekarang ni aku puasa. Jadi dia fikir puasa ni tak makan siang hari. Sampaikan dia terlupa ada perkara-perkara lain yang dia mesti buat sepanjang puasa, iaitu perkara yang berkaitan dengan hati, perkara yang berkaitan dengan larangan ataupun arahan daripada Allah. Apa benda yang kita tak boleh buat sepanjang kita puasa? Kita kena jaga mulut, tak boleh cakap yang bukan-bukan, tak boleh mencaci orang, tak boleh mengumpat dan membawang. Maknanya puasa ni bukan semata-mata kita tak makan. Bahkan puasa ni mesti juga kita tak buat benda yang tak boleh di dalam syariat. Antaranya tak boleh kita berkata kasar, tak boleh kita memulakan pergaduhan, tak boleh kita berdendam. Sebab tu Nabi ajar apabila ada orang yang berkata buruk, caci maki kita, naklah kita balas balik dengan perkataan yang baik, iaitu inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa.
Jadi benda-benda yang macam ni yang kadang-kadang kita gagal. Kita gagal untuk mengawal kemarahan kita. Kita gagal untuk menjaga mulut kita. Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, ataupun kalau tak ada perkataan yang baik untuk dijadikan modal untuk dia bercakap, hendaklah dia diam. So, untuk mengelakkan puasa kita tu dianggap sebagai puasa adat. Puasa adat ni tak makan. Kalau setakat tak makan, agama-agama lain pun ada yang tak makan. Tetapi adakah mereka melakukan ibadat? Tak, sebab perbuatan tak makan mereka itu tidak dikoneksionkan dengan niat kerana Allah. Kerana kefahaman agama mereka, peribadatan mereka itu tak sama sebagaimana orang Islam. Jadi kalau orang Islam yang faham bahawa Allah itu Tuhannya dan Muhammad itu Rasulnya, melaksanakan puasa tetapi tidak menjaga tertib puasa ataupun pantang larang puasa, maka sama sahaja apa yang dia lakukan itu dengan perbuatan orang lain yang tidak berpuasa. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, berapa ramai orang yang berpuasa di kalangan umat Nabi Muhammad tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab dia tak jaga mulut. Berpuasa ni bukan berpuasa daripada tak makan, tetapi tak cakap benda yang bukan-bukan, tidak melakukan dengan tangan perkara yang bukan-bukan, tidak melangkah dengan kaki ke tempat yang bukan-bukan, dan tidak berfikir dengan akal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun kita berpuasa tak makan dan minum, tidak bersetubuh daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, dianggap puasa itu sebagai sah, tapi dalam waktu yang sama kita tidak mengawal percakapan kita, pemikiran kita, perbuatan tangan kita, langkah kaki kita, maka walaupun puasa kita sah, tetapi pahala kita mungkin kurang ataupun tak ada langsung. Pahala puasa kita mungkin zero. Itu yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Jadi untuk mengelakkan perbuatan puasa kita hanya sekadar adat sahaja. Orang tak makan, kita pun tak makan. Ni kenapa tak makan ni? Oh, sebab saya tengok mak saya tak makan bulan Ramadan, saya pun tak makan lah. Dia tak terfikir langsung nak kaitkan yang perbuatan itu dengan kerana Allah suruh. Maka barangkali puasa kita tidak mendapat apa-apa. Maka sebab tu innamal a'malu binniyat. Puasa ni untuk apa? Untuk Allah. Kita tanya pula orang sana, engkau puasa untuk apa? Saya tak tahu. Mak saya tak kasih makan. Sebab tu saya tak makan. Tengok, nampak tak? Dia tidak meletakkan lillahi ta'ala, konsep lillahi ta'ala dalam jiwa dia. Maka kemungkinan puasanya tidak berkualiti. Ada juga di kalangan masyarakat kita ataupun di kalangan kita yang berniat puasa ni untuk diet, ataupun niat puasa ni untuk rampingkan pinggang. Aku puasa tahun ni, aku memang nak diet. Allah kasih ke tak kasih ke pahala itu lantak pi. Yang penting aku nak kuruskan badan. Maka yang ni bermasalah. Kerana niatnya semata-mata asasnya untuk menguruskan badan. Sebab tu kata Imam As-Suyuti dalam karyanya, Imam As-Suyuti kata apa dalam kata-katanya? Barang siapa berpuasa, al-qasdu ad-dunyawiyu, al-qasdu al-dunyawiyu, iaitu siapa yang berpuasa berniatkan keduniaan untuk diet, rampingkan pinggang 36, 19, 27, bentuk macam pasu bunga baru beli daripada Jepun tu, nak buat bentuk badan macam tu. Siapa yang berniat puasa untuk keduniaan, maka dia hanya mendapat dunia. Tapi barang siapa yang ada al-qasdu dini, maka dia akan dapat agama. Siapa yang niatkan untuk agama, maknanya lillahi ta'ala, maka dia akan dapat agama itu sendiri. Sebab tu dalam hadis yang innamal a'malu binniyat itu panjanglah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah, dulu zaman Nabi dulu ada proses hijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Maka Nabi kata, siapa yang berhijrah ikut dia kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Tetapi siapa yang berhijrah ikut dia kerana nak kahwin dengan perempuan dekat Madinah, daripada Mekah berhijrah ikut Nabi, bukan ikut Allah dan Rasul pun, tapi sebab ada perempuan, ada geweh nunggu dekat Madinah sana, dia nak kahwin dengan perempuan, nak pinang kerana cinta, maka dia dapat perempuan itu sahaja, dia dapat dunia itu sahaja. Dari segi pahala berhijrahnya tak dapat. Sama juga dengan berpuasa. Barang siapa yang berpuasa kerana Allah, sebab Allah suruh, sebab nak taat pada perintah dalam bulan puasa, tak boleh makan, tak boleh bercakap yang bukan-bukan, tak boleh pukul orang, tak boleh kutuk orang, tak boleh membawang, tak boleh caci, tak boleh mengumpat, tak boleh hina, tak boleh memperendahkan orang lain, tidak judge orang lain,
maka dia akan dapat pahala ubudiah ataupun perhambaan itu. Tapi barang siapa yang berpuasa sebab mengikut tradisi nenek moyang, tak makan tapi mulut, ya Allah ya Tuhanku. Kemudian barang siapa yang berpuasa untuk semata-mata untuk kuruskan badan, maka dia dapat apa yang dia nak, iaitu mungkin 1 Syawal badan dia ramping, kemudian dia pun memang betul tak makan, cuma dia letih begitu sahaja, dia tidak mendapat pahala ataupun pahalanya kurang ataupun tidak sempurna. Selesai. So mungkin dalam 5 minit sebelum Cik Man tutup ini ada persoalan. Jadi apa yang Cik Man kuliahkan ini adalah penganjuran daripada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Pertis Malaysia lah, boleh ikuti ataupun boleh layari laman web diorang ataupun Facebook, cari dekat situ. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertis Malaysia. Korang screenshot, cari Facebooknya ataupun IG-nya, kemudian boleh menyumbang di situlah, sebarang maklumat ada dekat situ. Jadi sebelum Cik Man tutup, lagi 3 minit, ada tak sebarang persoalan berkenaan dengan tajuk adat versus ibadah? Jadi dalam 7 hari lagi kita berbaki, 6 hari lagi berbaki, masih boleh lagi kita tingkatkan kualiti puasa kita dengan memperbaiki niat yang kita puasa ini memang kerana Allah, bukan semata-mata ada urusan keduniaan. Mungkin ada keluarga kita, mak ayah kita kata, kalau kau puasa penuh, aku bagi kau 3K tahun ni, maka kita puasa penuh sebab duit. Yang tu masalah. Dulu masa training kecil-kecil dulu boleh lah untuk adik-adik kita yang mungkin umur 7-8 tahun. Tapi sekarang ni kita dah dewasa, sudah balik, sudah mumayyiz, kita tahu tujuan kita hidup ini untuk beribadah. Maka orang bagi duit ke tak bagi duit ke, kita tetap berpuasa, kita tetap baca Quran dan kita tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebab kita yakin apa? Di sebalik pelaksanaan ibadah yang kita lakukan, kalau mak bapak tak bagi duit pun, kalau tak ada 3-4-5K pun, confirm Allah akan bagi pahala, akan ada keredaan Allah, akan ada keberkatan Allah, dan kalau kita diterima ibadah itu akan menjadi saham untuk kita masuk ke dalam syurga Allah di akhirat besok. Ya? Boleh Okey, ada persoalan sebelum Cik Man tutup, lagi 2 minit. Cik Man, contoh kita kerja malam, lepas tu siang kita tidur kerana penat. Tak ada masalah. Kita tak dikatakan pemalas. Sebab yang penting kita ada kerja untuk mencari rezeki. Cuma sekarang ni shift dia bertukar. Ya? Jadi hadis yang mengatakan tidur lepas subuh tak datang rezeki itu bukan hadis. Tidak ada hadis sahih berkenaan siapa yang tidur lepas subuh rezekinya ditutup. Tak ada hadis sahih. Maksudnya tidur lepas subuh tu rezeki ditutup. Itu sebab kebiasaan kita, memang rakyat Malaysia ni ataupun satu dunia lepas subuh memang pergi kerja. Jadi bila tak pergi kerja, mana nak dapat rezeki? Tapi ada orang dia kerja shift malam. Bila kerja shift malam, bila kalanya dia nak berehat. Takkan lepas subuh dia tak boleh tidur sebab dia takut hadis tu. Tak. Dia kena berehat juga. Sebab Islam suruh jaga nyawa. Jadi malam dia dah cari rezeki. Jadi rezeki memang dah ada. Cuma dia shift malam. Jadi lepas subuh memang waktu dia wajib tidur. Tak boleh dimudaratkan nyawa dia. Tak boleh dia mudaratkan akal dia. Semata-mata dia takut dengan hadis. Dan itu bukan hadis sahih. Boleh Terus persoalan. Niat solat sunat sebelum subuh. Niat solat sunat macam biasalah. Kau nak buat apa, itulah yang kau niatkan. Takkan niat solat sunat kau nak masak saya kangkung. Contoh Cik Man, kalau mak bapak dah janji nak bagi duit sebab puasa, tapi ada hari-hari yang kita tak terfikir pun pasal duit tu. Kiranya hari yang tak terfikir tu sahlah puasa. Sebenarnya kalau terfikir pasal duit pun puasa kau memang sah. Sebab rukun dia tak makan, tak minum. Lepas tu ada niat. Cuma kau kena kawal lah. Janganlah semata-mata. Okey, contohlah mak bapak, kalau dia kata, sebelum bulan puasa dia kata, mak bagi kau 3K kalau kau cukup 30 hari puasa. Waktu tu kau kena kawal jiwa kau. Tak apa, mak bagi ke tak bagi ke lantak. Nah, bila kau dah cukup puasa, mak tak bagi. Jadi kau janganlah rasa, alah mak menipu, menyesal, tak. Sebab yang penting, puasa kau sudah diterima Allah dan puasa itu lebih berharga daripada duit tersebut. Cuma mungkin kau rasa kecewa sebab mak kau kencing ke apa semua, Allahualam. Itu cerita lain lah. Cik Man, tidak semua adat kita boleh ikut buat. Yes, adat ada 2. Satu adat yang harus, satu adat yang haram. Adat yang harus ialah contoh kita bagi ampau 1 Syawal ataupun hari raya bagi duit raya. Yang tu adat yang bagus. Adat yang bagus iaitu bersedekah, dan sedekah tu memang ada dalam Islam. Cuma adat itu kita nak jadikan kepada ibadat, mesti kita niatkan kerana Allah. Saya bersedekah 1 Syawal bagi ampau duit raya sebab saya mengamalkan hadis Nabi suka bersedekah. Jadi daripada adat tak dapat pahala, terus dapat pahala sebab dianggap sebagai ibadah. Jadi ibadah ni
adat boleh bertukar menjadi ibadat kalau kita letak niat. Contoh, kita mandi tiap-tiap hari. Kita mandi tiap-tiap hari. Itu adat. Kalau kita tanya, kenapa kau mandi? Sebab mak ayah aku mandi. Sebab aku nak buang ada kotor dekat badan. Tak ada kaitan dengan agama. Maka itu adat. Tapi kalau kita kata, kenapa kau mandi? Saya mandi kerana Islam suruh menjaga kebersihan. Kan kaitkan dengan agama. Sebarang adat yang asalnya tak ada kaitan dengan agama, bila dikaitkan dengan agama, dia akan jadi ibadat, akan dapat pahala. Adat asalnya tak dapat pahala. Tapi tukar niat, dapat pahala. Kenapa awak tidur? Adat, tidur adat. Manusia tidur tiap-tiap hari. Oh, aku tidur sebab saja nak rehat. Okey, adat. Tapi kalau kata, kenapa awak tidur? Aku tidur kerana nak kumpul tenaga supaya boleh tahajud di malam hari. Maka, tengok. Dia kaitkan perbuatan tidur yang asalnya adat dengan perbuatan ibadah. Tidur sebab nak tenaga supaya dapat ibadat, semayang. Maka sekaligus dia bertukar menjadi ibadat. Ini yang dimaksudkan tidur ibadat. Tapi kalau tidur sepanjang hari, kemudian memang bermalas-malasan, yang tu bukan ibadat, itu musibat. Jadi maknanya kena bezakan antara niat kita boleh menentukan sesuatu menjadi pahala ataupun tidak menjadi pahala. Boleh ya? Jadi sebenarnya dah selesai. Kuliah Cik Man setengah jam sahaja, insya-Allah. Terima kasih kepada Pertubuhan Insan Sayang. Cuma Cik Man nak tahu, ada tak orang Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan? Cik Man pun tak pasti benda tu keluar ke tidak dekat Facebook. Tak ada keluar Tapi tadi dah buat connection. Ada tak orang Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan dekat sini? Tak apalah, nanti saya save ajalah dekat apa. Saya save dekat. Ada tak orang Pertubuhan Insan? Ada tak wakil Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia di sini? Cik Man kalau bagi member cium kentut, bodoh. Okey. Ada tak wakil Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia? Kenapa tak keluar kat page dia? Allah, rasa bersalah. Tak ada naik. Tapi aku dah buat dah dia punya syarat-syarat, dia punya apa tadi dah buat dah. Saya dah buka. Okey, sekarang ni sokonglah usaha murni kami sempena Ramadan. Pertubuhan Insan ni Pertubuhan Insan ni. Buka pin komen Cik Man. Kenapa saya nak. Okey, boleh pergi dekat Facebook dia orang, Pertubuhan Insan. Ni Facebook, ni kamera apa ni? Okey. Ni kamera terbalik. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Boleh like dekat sana, boleh follow, kemudian boleh dapatkan maklumat. Maklumat dekat sana ada nombor telefon apa semua tu. Boleh WhatsApp bagi yang ingin menderma. Okey. Bagi yang ingin menderma semua dekat situ tu ada akaun Maybank semualah. Tu. Thank you. Itu yang mana bila? Sekarang. Bila? Sekarang. Ini sekarang ada. Itu yang sekarang Okey. Yang ni dia buat. Saya tekan ni. Okey. Ustaz tu Oh, tak ada Okey, terima kasih. Setakat itu yang Cik Man boleh berkongsi pada pagi ini. Ada tak wakil? Tirashid ini wakil ke? Saya tak faham juga. Tapi tak apalah, nanti saya save yang ni lah. Okey, terima kasih. Nanti Cik Man akan masuk live yang lain semula. Mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada terima kasih kepada Pertubuhan Insan Sayang Malaysia, Kebajikan Malaysia. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.